Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, sorry kita terus masuk kepada 7.2 iaitu garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okay, ini ada sambungan kepada 7.1 sebelum ni lah. Right, so apa yang dimaksudkan dengan garis lurus selari? Okay, bila kata selari, dia mesti ada satu garis lurus, okay, yang sama arah selari. Maksudnya mungkin ke sini. Okey, yang ni maksudnya selari lah. Kalau dia kata ke bawah pun, okey, ke bawah sini pun selari. Okey, dua garis yang mempunyai arah yang sama. Okey, bila sebut saja serenjang, okey, ini untuk selari. Okey, bila sebut saja serenjang, okey, bila serenjang dia akan macam ni, akan membentuk kepada 90 darjah. Ini ada satu garis lurus dan ada satu lagi garis lurus kat sini. So, ini membentuk 90 darjah. Ataupun kalau tak membentuk 90 darjah pun, maksudnya dia bertindan. Okay, bila dia bertindan, maksudnya dia berserenjang. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Ni berserenjang. Okay, garis lurus. Okay, so ini yang dimaksudkan garis serenjang. Okay. So, apa yang pentingnya maklumat garis selari dan garis serenjang ni, okay, adalah konsep yang kamu kena ingat, okay, kalau daripada penerangan ini. Sebelum ni kamu tahu, kecurunan kamu tahu y2 minus y1 over x2 minus x1, okay, daripada gambar rajah ni kamu boleh tahulah macam mana nak guna y2 minus y1, ni kamu dah tahu dah. Okay, so yang kita state kecerunan, kita state sebagai simbol M lah. M itu kamu tahu dia adalah kecerunan. Okey, yang dia kata M sama dengan tangent theta ni maksudnya kalau kita nak cari, sekejap ya, cuba padam ni. Kalau kita nak cari angle, okey, menggunakan, okey, ini kat sini theta, okey, M ini sama juga dengan BC over AC. BC ni adalah, okey, dia kata daripada jarak B ke C ini jarak dan A ke sini lah, inilah. Okey, so theta ini bila kita kata nak cari theta, okey, bila kita nak cari theta, sini kita let sebagai y2 minus y1. Maksudnya yang ni kita tahu jarak dia berapa, okey, menggunakan sini dan sini. So opposite over adjacent. That's why kita guna tangent. Okay. That's why bila nak cari M, maksudnya tangent theta lah. Menggunakan segitiga ini, angle dekat sini. Okay, guna balik maklumat tangent theta sebab opposite over adjacent. Sebab tu kita dapat sini. Panjang ke sini adalah BC. Okay, ke bawah ini adalah BC. Ini ke sini adalah AC. Kita tahu jarak dia. Okey, so boleh dapatkan nilai tangent theta lah. Okey. Alright. So apabila kita mengetahui bahawasanya apa kaitan M dengan tangent theta, cikgu kecilkan sikit kita punya pensel sebab dia besar sangat. Okey, apabila kita tahu relationnya M dengan tangent theta, yang mana tangent theta adalah sudut terbentuk bagi garis lurus dengan arah positif. Ini tadi cikgu terang dah segitiga tadi kenapa kita guna tangent. Okey. So rajah ambilkan kecurunan bagi suatu garis lurus F berubah apabila theta meningkat daripada 0 ke 180. Okey. Kamu perasan kita punya theta dekat sini, okey, yang cikgu cari tadi ni, okey, dia kurang pada 90. Kenapa kurang? Bila cikgu buat tegak sini, total dia 90. So dia kurang pada 90. Okey, so apa yang berlaku apabila theta ini meningkat? Okey, apabila contohnya dia kata apabila theta sama kosong, okey, jadinya tengok garis kita straight ya. Theta kita kosong. Okey, maksudnya tangent theta kita adalah tangent kosong lah. Okey, sebab angle tak ada berlaku kat sini kosong. So apabila tangent kosong, maksudnya M pun kosong. Okey, so kamu kena ingat apabila suatu garis lurus, okey, dalam pada masa yang sama, yang ini dipanggil sebagai pintasan Y lah. Okey, sebab dia kena betul-betul pada paksi Y ni. Okey, so suatu persamaan yang langgar pintasan Y sebetulnya straight line saja. So kita tahu yang ni M mesti kosong. Ini kita kena ingat lah. Okey,
Kenapa dia kosong? Sebab kita punya angle ni kosong. Okay, yang kedua, apakah berlaku yang ni horizontal, mendatar. Macam mana pula dia vertikal? Okay, mencancang. Okay, mencancang macam ni. So, dia membentuk 90 darjah. So, kita tahu bila membentuk 90 darjah, maksudnya sudut kita 90 lah. So, apabila kita tekan tangent 90, dia keluar tak tertakrif. Jadi, M kita tak ada kat sini sebab dia tak tertakrif. Okay. Sebab tu kalau kita tanya persamaan, apa persamaan ni? Ini Y sama dengan 2 sebab ini pintasan. Contoh cikgu kata 2 sini, so ini adalah pintasan Y kita. So dia tak ada Y sama dengan MX plus C. So MX tu tak ada. Sebab M dia kosong. Dia ganti ke kosong, so jadi tinggal C saja. C ini adalah pintasan Y. Okay, untuk yang X, dia hanya ada pintasan X sebab dia kena betul-betul pada paksi X. Tapi M dia tak tertakrif. Okay, sebab tangent 90 kamu tekan, kamu dapat math error, tak tertakrif. Okay, so yang dua yang ni lah yang penting. Yang mana, okay. Yang dua ni yang penting, yang mana berlakunya ada sudut kat sini kan. Okay, sudut sama ada garis ini positif atau negatif. Okay, macam mana kita nak tahu dia positif dan negatif? Okay, bila kamu perasan, bila dia kata sudutnya di antara 0 hingga 90, so maksudnya kita tahu tangent kita lebih daripada, kita tekan kalkulator, kita akan dapat. Contohnya kalau kamu tekan tangent 20, kamu akan dapat nilainya lebih besar daripada kosong. Okey? So maksudnya kat sini, kecerunan kamu pun lebih besar daripada kosong. Maksudnya apabila garis naik bukit, dah senang naik bukit macam ni, maksudnya kecerunan kita positif. Okey. Apabila sudut kita 90 hingga 180, maksudnya cikgu guna konsep turun bukit. Ni turun bukit. Okay, bila turun bukit, angle pula, arrow ke atas pula. Okay, apabila kita turun bukit macam ni, maksudnya kecerunan kita negatif. Apabila kecerunan negatif, maksudnya angle kita tadi lebih daripada 90 darjah. Angle tu kat mana cikgu nak identify? Yang berlakunya ada suatu garis tu. Okay, macam yang contoh yang tadi. Yang ni 90. So nampak terbentuknya sini adalah 90. Macam ni tak ada angle, straight dia. Dia straight saja, so that's why dia jadi kosong. Ni ada angle. Macam mana nak tentukan? Angle tu mesti asas kita adalah paksi X kat situ. So conclusionnya, apabila suatu garis lurus, kalau dia kata S1, S2 selari, makanya kecerunan kita sama. Ada satu garis lurus, katakan sini A, sini B. Another one, ada satu garis lurus lagi, C dengan D. Walaupun dia tak sama panjang, tapi bila dia kata selari, makanya kecerunan dia sama. Kalau ini kecerunan dia 2, sini pun 2. Itu konsepnya lah. Alright, so kita go through pada seterusnya. Okay, dia kata sebaliknya, kecil sikit saja. Okay, sebaliknya, jika M1 darab dengan M2 negatif 1, kita didapati bahawa angle-nya adalah 90 tambah angle Q1 ke, dan S1 berserenjang dengan S2. So, dua garis lurus S1 S2 ada berserenjang sesama lain. Ini yang cikgu katalah. Okay, apabila suatu garis dia berserenjang, bertindan. Berserenjang ni bertindan. Ada intersection point kat sini. So, apabila dia berserenjang, kita tahu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Apa konsepnya cikgu? So, katakan kat bawah ini cikgu kata, okay, untuk garis yang ini, cikgu stick kepada M1. Katakan yang biru ni, cikgu highlight ni, kita stick sebagai M2. So, katakan kalau kita tahu M1-nya adalah 2, maka kita boleh cari M2. Dengan cara gantikan M1 dengan 2, M2 kita tak tahu, samakan negatif 1. Jadi, M2 sama negatif 1/2. Ini konsepnya. Bila masa nak guna cikgu? Bila dia kata
berserenjang. Okey, untuk kita tengok contoh 5. Tunjukkan sama ada garis lurus. Okey ni 6y sama 7 tambah 9y sama 7 x per 3 tambah y per 2 sama 1 adalah selari ataupun tidak. So macam mana kita nak tunjuk? Sebab kita tahu dah kita mesti tahu kecurunan. Konsep dia kalaulah dia selari M dia sama. Okey, kalau dia tak selari maksudnya M dia tak samalah. Okey. So itu yang pertama. So yang pertamanya apabila diberi suatu persamaan ni, okey, yang ni dinamakan persamaan dalam bentuk general form. Okey. Yang ini dinamakan bentuk pintasan. So kedua-dua bentuk ini tak boleh memberitahu kamu apa nilai kecurunan. Kenapa? Sebab kita mesti ubah kepada bentuk kecurunan. Bentuk kecurunan macam mana cikgu? Y sama dengan mx plus c. Makanya daripada persamaan 6x tambah 9y sama 7. So kita kena ubahlah. Jadikan y itu single. Jadi 7 tolak 6x. Okey, bila jadi macam ni kena buat over asing-asing. Cikgu suka asing-asing. Ingat So asing-asing. Ingat, kita tahu y equal mx. Kena cari x. X kat sini. So ini mx. Okey, c. Makanya m ini adalah yang berada di sebelah x. M kita adalah negatif 6 per 9 atau kita kena kecilkan dia jadi negatif 2 per 3. So siapa kat sini cikgu? Ini adalah C. Pintasan Y. So bila kita susun, kita boleh tahulah kecurunan dan pintasan Y. Okay, satu kita let dia sebagai M1 yang ni. Okay, now kita tengok pula yang kedua. Okay, yang persamaan yang kedua adalah X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. So ini yang cikgu kata ini adalah bentuk pintasan. Okay, bentuk pintasan. Okay, kalau tak mau dua kerja, maksudnya kamu boleh guna rumus ni. Apabila bentuk pintasan, kecurunan kita negatif B over A. Negatif B over A ni maksudnya B negatif pula. B adalah pintasan. Okay, pintasan Y. Siapa pintasan Y? Yang berada di bawah Y. So, A adalah pintasan X. Okay, siapa pintasan X? Yang berada di sebelah pula, di bawah X. Okay, so formula dia M mesti negatif B. Negatif pintasan Y over pintasan X. Okay, tapi kalau kamu tak ingat yang ni, okey, boleh guna konsep yang kita darab tadilah. X per 3 tambah Y per 2 sama 1. So, kita samakan penyebut, ubah jadi kedudukan Y equal MX plus C ni pun sama. Tak ada masalah. Okey, tetap akan sama. Contohnya, cikgu kata, ni darab 2, ini darab 3, ini darab 2, ini darab 3, ini darab 2. Jadi, 2X tambah 3y per 6 sama dengan 1. So, ubahlah persamaan ni dalam bentuk y equal mx plus c, dapatlah sama. Okay. So, apabila kita gunakan konsep pintasan x dan pintasan y ni, so kita dapat M2-nya adalah, tadi M1 ni. So, M2-nya adalah negatif 2 per 3. So, you have no M1 sama dengan M2. Makanya apabila sama, kita katakan bahawa kedua-dua garis itu mempunyai kecurunan yang sama. Sebab nilai M1 dengan M2-nya sama. Itu maksudnya. So, bila dia tanya tunjukkan, kita dah tunjukkan lah. Okay. Alright, itu yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua pun samalah. Okay, contoh kedua jadi ditarik. Okay. Contoh yang kedua pun sama. Y sama, dia kata garis seluruh Y sama dengan 4 tolak KX dengan keadaan K adalah pemalar selari dengan garis lurus. So, dia nak cari nilai K. So, dia dah kata dah selari garis ini. Dia tak suruh kita tunjukkan. Makanya, apabila dia dah tahu kita selari kat sini, mesti ada nilai-nilai yang kita tak tahu. Sebab tu dia bagi suatu persamaan yang kita tak tahu nilai K kat sini. So, K ni bukan nilai kecurunan. Nilai kecurunan adalah K per 3 ni. Okey? Macam mana cikgu tahu K per 3? So, kena susun. Okey,
K3 tu ada kecerunan negatif. Sebab Y equal MX plus C ni ada negatif kan. So kita susun Y sama dengan negatif K per 3 tambah 4. Yang kita tahu Y sama dengan MX plus C. X kita, kita tinggal X pula. X kita yang ni. Okay, makanya yang semua ini adalah nilai M. C nya adalah 4. Makanya dikata garis luruh ni selari dengan garis luruh yang kedua. Which is garis luruh yang kedua adalah 2X tambah 3Y sama 9. So ini pun sama dalam general form. So kita ubah Y sama dengan negatif 2X tambah 3. So apa kaitannya cikgu? Sebab dia kata selari. Apabila dia kata selari, M1 sama dengan M2 nilainya. So makanya M1 kita adalah negatif K per 3. M2 kita adalah negatif 2 per 3. So benda yang sama sebab dia kata M1 sama dengan M2. Jadi kita samakanlah dia. Negatif K per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Ni boleh potong ni. Okay. So darab je lah. K, ni potong ni. K sama dengan 2 per 3 darab dengan 3 jadi 2. Itu konsepnya. So kadang-kadang soalan tanya kecerunan. Kadang-kadang soalan tanya nilai yang pemalar yang kita tak tahu. Okay. So kita terus pada latihan intensif 7.2. Okey. Okay, untuk latihan 7.2, kita tengok untuk setiap yang berikut, tentukan sama ada garis A, B dan C dia ada selari. So ingat, kalau dia nak tentukan selari ataupun tidak, okay, selari atau serenjang kita kena tahu konsepnya M1 sama dengan M2 atau M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, cikgu tunjuk yang A saja, so B ni adalah homework. Okay. Alright. So yang pertamanya kita cari dulu A, B. So titik A, titik B. So kalau nak senang, stick lah X1, Y1, X2, Y2. Senang. So kita nak kira lah Y2 minus Y1. Okay. So 4 tolak dengan negatif 3 per dengan negatif 3 tolak 4. So kita stick kat sini adalah M bagi AB lah, senang cikgu stick. Okay. So dapatlah nilai kecerunan yang kamu dapat negatif 2 per 3. Simplifikan 4, 3, 12. 12. Ni apa cikgu tulis ni? Sekejap Semula Okay. Y2 minus Y1. Sebab kita cari AB kan. So Y2 minus Y1. 4 tolak negatif 3. Okay. MAB kan. So 4 tolak negatif 3. Kejap. 4 tolak negatif 3. Betul dah cikgu buat Negatif 3. Betul dah. Negatif 3 tolak dengan 4. 4, 5, 6, 7. Okey, sebab 4 tolak-tolak jadi tambah jadi 7 kan. So, tak boleh silap tadi. 7 per dengan negatif 7. Silap tadi lah. Okey. Okay. So, 7 bagi negatif 7 dapat negatif 1. So, kita tahu MAB adalah negatif 1. Sebab dia kata, cikgu pergi kira B. Silap. So, kamu buat homework A, cikgu pergi kira B. So, sini, ni homework ni. Okay. So, ini cikgu kira. Cikgu tunjuk, Okay. So, dapat negatif 1 bagi AB. So, sekarang kita kira pula MCD. So, CD maksudnya kita stick lah sini. X1, Y1, X2, Y2. So, jadi 1, Y2, 1 tolak dengan 4 per dengan negatif 2 tolak 1. So, 1 tolak negatif 4, negatif 3 bahagi negatif 3. Negatif 3 bahagi negatif 3. Okey, dapat 1. So, makanya kita tengok, dia tak sama lah cikgu kecerunan.
So kita tahu dia memang bukan parallel, selari. So maksud kat sini cikgu tulis bukan selari. So apabila kita state bukan selari, kita kena tentukan sama ada dia serenjang ataupun tidak. Jadi kita darab M1, kita state kat sini M1, ini M2. Jadinya M1 darab dengan M2. M2 kita ada 1. Okey, ini M1 darab M2. Jadi negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. Makanya apabila suatu kecerunan M1 darab M2 sama dengan negatif 1, kita dapat jawapan negatif 1 kan? Makanya garis ini adalah adalah berserenjang. Okey, sorrylah tulisan cikgu tak guna elok. Okey, adalah berserenjang. Okey, untuk yang soalan nombor B. Okey, kamu buat homework A. Tadi cikgu tersilap. Kata B bertunjuk B. Okey. Alright, itu yang soalan pertama. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang 3. Okey, untuk yang nombor 3 pula. Okey, dia kata diberi 7, 3, 22 dan R negatif 1, 4. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P. Okey, ini penting. Dan selari dengan QR. Okey, so sekarang ni kita cari dulu. Sebab dia kata selari dengan QR, so boleh guna kecerunan QR. So kita cari kecerunan QR. So, guna titik QR. Yang ni X1, Y1, X2, Y2. Cikgu pun ngantuk dah cakap seseorang. Okay. So, 4 tolak 2. So, bahagi dengan negatif 1 tolak 2. So, kamu akan dapat 4 tolak 2, 2. Jadi, negatif 1 tolak 2 adalah negatif 3. Okay. So, dapatlah kecerunannya adalah negatif 2/3. Ini adalah MQR. So, dia kata nak cari persamaan melalui titik P selari. So, makanya kita boleh guna. Untuk mencari persamaan yang tersebut, kita guna kecerunan yang ni. Okey, sebab dia kata selari. Okey, yang mana dia kata bila nak melalui titik P, kena guna titik P. Which is titik P adalah 7, 3. So, apabila sebut saja persamaan, kita kena state Y equal MX plus C. So, sekarang ni kecerunan kita dah tahu dah. Tetapi C kita tak tahu lagi. Okay, ada dua cara sama ada. Okay, kamu nak guna Y equal MX plus C untuk cari C. Siapa Y, siapa X, titik yang kena. Jadi kita gantikan titik Y kita adalah 3. Sebab sini adalah X, sini Y kan. So 3M kita negatif 2/3. X kita ganti dengan titik X adalah 7 tambah C. Okay, ini terus akan dapat C-nya adalah apa cikgu kira? Mana entah. Okey, kamu kira lah 3 tambah dengan 7 darab 2, 14/3. Ataupun, kalau kata tak mau kira satu-satu ni, kamu boleh guna rumus Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Bila cikgu sebut yang ni kecil ni, cikgu tulis kecil ni, X1, Y1, makanya ia adalah titik. Okey, titik mana? Titik yang lalu garis. So, kamu boleh guna juga Y yang besar ni sambung salin balik. So, Y1 kita adalah 7. Y1 pula. 7 tu nilai X kan. Y-nya adalah 3. Kecerunannya adalah tadi negatif 2/3. X besar salin balik. X1 kita adalah 7. Okay. So, yang ini maksudnya formula ini tanpa kamu kira C. Tapi yang ni kamu kira C lah. C-nya berapa cikgu? Tolong kamu kira boleh tak? 3Y. Okay, negatif 23/3. 23/3 kot. 14. Cikgu taruh kalkulator. 3, 9. 9. Okay, betul. C adalah 23. 9 tambah 23/3. Jadi, dapat C, kita gantikan Y sama dengan MX plus C balik. Jadi, Y sama dengan kecerunannya adalah negatif 2/3 X. C kita adalah 23/3. Okey, dia tak nyatakan soalan ni
nyatakan jawapan anda dalam bentuk apa? Bentuk general ataupun bentuk kecerunan ataupun bentuk pintasan. Dia tak cakap. So, memadai kamu nak tulis macam ni pun boleh. Ataupun kamu nak bagi cantik sikit 3 nak hilangkan dengan cara darab sini. So, dia akan jadi 3y sama dengan negatif 2x tambah 23. Pun boleh. Nak bawa yang ni ke sana pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Alright. So, kalau yang sini samalah terus dapat jawapan y sama dengan negatif 2/3x. Okay, tambah dengan tu 14. 14 tambah 3 jadilah 23 per dengan 3. So, jawapan sama. Cuma step ini pendek sikit lah. Okay, step ini panjang sikit. Okay, konsepnya tetap sama. Okay, itu yang pertama. Dia kata cari persamaan garis lurus. Okay, ingat bila dia kata cari persamaan garis lurus, maksudnya y equal mx plus c. So, how to get y equal mx plus c? Okay, kamu kena tahu kecerunan, kena tahu pintasan y. So, masukkan titik tu untuk cari nilai y, titik yang lalu. Sebab dia kata melalui. Alright, okay. Yang B, persamaan garis lurus yang melalui titik R dan berserenjang dengan QR. Okay. Yang ni cikgu ajak separuh, kamu continue. Okay. Dia kata persamaan garis lurus melalui titik R. So, R kita tahu negatif 14. Ingat, sentiasa stik melalui mana? Okay. Berserenjang QR. Yang mana M QR tadi adalah negatif 2/3. Apabila dikata berserenjang, makanya tadi cikgu dah ajar dah. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, kita gunalah konsep M1 darab M2. Jadi, M1 kita ada negatif 2/3. Dapatkan M2. Okay. Jadi, potong-potong negatif 3 darab dengan 1. Jadi, M2 sama dengan 3/2. So, masukkanlah dalam y equal mx plus c. Okay, kamu gantikan. Cikgu suka kamu buat step by step macam ni. So, kamu tak salah. Takut guna yang ni, kamu tak ingat formula. Tapi nak guna yang ni pun boleh, tak masalah. Okay. So, gantikan y kita adalah 4. Di bracket lah cikgu. Saya bracket lah. Okay, 4. M kita ada 3/2. X kita negatif 1 tambah C. Okay, dapatkan C berapa? Kemudian ganti balik Y ke MX plus C. Okay, kamu yang ni continue. Okay, sambung untuk B ni. Okay, cikgu dah ajar dah separuh. Okay, seterusnya. Alamak, kena guna juga sebab dia kata seterusnya. Seterusnya, cari koordinat S dengan keadaan kedua-dua garis itu berserenjang. So, makanya cikgu kena kira juga ni. So, yang kat sini, kamu akan dapat, apa mana jawapan dia? Cikgu mana nak kira? Y, okey. 2Y sama dengan, cikgu ambil je jawapan dia. Sebab malah nak kira. 3X tambah 3 tambah 8. So, jadi 2Y sama dengan 3X tambah 11. Okey. Ini. So, yang ini satu persamaan yang kedua dan satu lagi persamaan yang kita dapat adalah ini. Okey. So, kedua-dua persamaan ini kenapa cikgu nak highlight? Okey. Sebab kita nak, sebab dia kata cari koordinat titik S yang keadaan kedua-dua garis itu bersilang. Di garis mana? Garis QR yang tadi, yang selari dan berserenjang tadi. So, dia kata bersilang. So, bila bersilang, wujudnya titik pertindanan. Okey, cikgu tarik sikit ni. Okey, untuk yang seterusnya tu, cikgu tunjukkan. Okey, yang persamaan tadi yang kita dapat tadi. Okey, kejap ya. Okey, kita tengok persamaan yang pertama tadi adalah 3Y tambah 2X sama dengan 23 tadi. Kita ubah bagi belakang yang ada nombor je. So, yang kedua, persamaan kita yang kedua tadi mana? Okey. 2Y yang kita dapat tolak 3X sama dengan 11. So, let ini persamaan pertama. Let ini persamaan yang kedua. Okey, bila ada dua persamaan, kita boleh selesaikan guna persamaan serentak.
So, kamu boleh guna hapus lah. Lebih senang. Okay. So, kita nak hapus apa? So, kita hapuskan X pun boleh. Okay. So, Allahu Akbar. Terus, ni cikgu tengok. Terus, kita lari ke atas. Okay, 2Y. Okay, so maksudnya persamaan kedua ini kita darab dengan 2. Atas ini kita darab dengan 3. Kenapa? Sebab kita nak samakan nilai X ini. Okey, so kita darab. Jadinya atas itu akan jadi 9Y tambah 3 darab 2, 6X. Okey, sama dengan 23 darab 3, 3, 9 darab 3, 69. Okey, yang kedua pula persamaan kedua darab 2. 2 darab 2, 4Y. Tolak 2, 3, 6X. Sama dengan 11 darab 2, 22. Okey, so konsepnya senang saja. Apabila kita nak potong X. Okey, make sure unknown ini sama. Okey, bila dah sama, kita tengok. Okey, tambah dengan tolak cikgu lihat sebagai lelaki perempuan. So, bila lelaki perempuan boleh kahwin. So, boleh kahwin maksudnya kita guna operasi tambah. Kalau kedua-dua ini negatif, okey, perempuan-perempuan, laki-laki. So, tak boleh kahwin. So, dia kena tolak. Itu guna konsep. So, tambah senang. 9 tambah 4 jadi 13Y. Okey, ini potong-potong. 69 tambah 22 akan jadi 91. So, Y sama dengan 91 bagi 13. Kamu akan dapat 7. Dapatlah Y. So, now kena cari X pula. Masukkan saja dalam persamaan 1 ke 2 ke, tak kisah. Okay, katakan cikgu ambil persamaan 1 jadi 3 darab dengan 7 tambah 2 darab dengan X tak tahu sama dengan 23. So 2X sama dengan 23 tolak 21. So X dapatlah 3 tolak 21. 2 bahagi 2, 1. So ni X, ini Y, sini X. Dia kata nak titik, tak boleh selesaikan macam ni. Maka titik S ataupun kamu tulis S ataupun koordinat S. Okey, S cikgu nak pergi tulis R pula tadi. Tulis elok Okey, makanya titik S sama dengan tulis X 1, Y 7. So inilah jawapan dia. Alright. Okey, so last question lah Okey, so bukan last question, ada 2 soalan lagi. So apa kata soalan nombor 8 cikgu buat, nombor 9 kamu selesaikan buat ataupun cikgu dia tak boleh nak ajar separuh sebabnya nanti jawapan seterusnya dia nak guna. Okay. Alright. So kita tengok pada soalan 8. Macam di sebelah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Okay. Koordinat ABCD adalah okay, A dibagi 3, 6. B 11, 10. Okay. C 9, 4. Dan D-nya adalah 5, 2. Okey, dia tentukan pasangan garis lurus, selari dan serenjang. So, macam mana kita nak menentukan garis lurus, selari ataupun serenjang? So, bila kita tengok, kalau dia bertindan, berserenjang lah. Kalau dia selari tu, gerakan dia mesti straight, sama. So, kalau kita nampak kat sini tengok, ini mungkin selari yang ni. Okey, sebab dia sama ke atas. Okey. Tapi mana yang serenjang cikgu? Persamaan ini, persamaan pula garis ini dengan ini pun serenjang, ini dengan ini pun serenjang. Ada 2 lah. Okey. So, katakan kita cari dulu untuk selari, which is kita cari kecerunan bagi AB. Okay, mana sini? MAB. Okey, kecerunan stick lah. Cikgu lebih suka X1, Y1 tulis. X2, Y2 pada gambar rajah ni. So, 10 tolak 6 per dengan 11 tolak 3. So, kamu akan dapat jawapan ini 1/2 lah, simplify baru MAB. So, now kita nak tentukan DC pula sebab nak tahu dia selari ataupun tidak kan. So, MDC. Cikgu macam mana? Cikgu dah kata dah. Selari dia mesti straight macam tu. Kalau serenjang dia mesti panggil ni bertindan. Okey. So dapat DC pula. Okey, DC 4 tolak 2 bahagi dengan 9 tolak 5. So dapatlah 1/2. So now kita tengok sama. So apabila
MAB sama dengan MDC, makanya dia adalah selari. Okey, settle. Ini pasangan dia. Okey, pasangan dia AB dengan DC lah. Kemudian dia kata serenjang pula. Serenjang juga kata dah tadi. AB kita dah ada dah. Okey, which is MAB kita ada 1/2. So now kita cari AD pula. Okey, kita cari kecerunan AD. So kecerunan AD sini. Ini dengan ini. Jadi 6 tolak 2. Okey. Kemudian 3 tolak 5. Okey, 3 tolak 5. So kita akan dapat sini 3. 6 tolak 2 4. 4 bahagi dengan negatif 2 kan? Betul tak cikgu? 6 tolak 2, 3 tolak 5. So dapat negatif 2. 4 tolak 3 tolak negatif 2. 4 bahagi negatif 2 akan dapat negatif 2. Bila congak ni sambil cakap seorang tu yang silap. Okey. So dapat negatif 2. So makanya kita tengok adakah MCD, okey. Okey, kita guna CD, garis lurus CD ni. Nak guna AB pun boleh. Okey. Nak guna AB pun boleh. So kalau kita guna CD, CD-nya adalah 1/2. So bila CD yang ni kita guna AD, ada MAD. MAD mana AD ya? Ni MAD negatif 2. MAD adalah negatif 2. Adakah 2 ni bila darab dapat negatif 2? Okey, 1/2 negatif 2 pula. Negatif 1. Okey. Darab. So negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. So bila dapat negatif 1, makanya pasangan berserenjang adalah CD dengan AD. Dia ada 2 yang cikgu kata ni. Okey. Dengan AB, AD ataupun AD, DC. Dua-dua boleh kira lah. Boleh state. Okey, yang kedua pula. Cari persamaan garis lurus AB. Okey, bila nak cari persamaan garis lurus AB, kita dah tahu dah kecerunan tadi. Which is kecerunan AB. Okey, kecerunan AB adalah 1/2. So, bila persamaan garis lurus AB mesti guna titik A atau B lah. Okey, Y sama dengan MX plus C. Okey, ini soalan B. So, bila kita nak buat persamaan, ingat Y equal MX plus C. Kena tahu kecerunan. Kecerunan dah ada dah cikgu. 1/2. Okey, now nak tahu C pula. C ambil titik. Nak cari C mesti ambil suatu titik antara A atau B. So, now cikgu kata kita guna A contohnya. So, jadi Y 6. Kecerunan kita adalah 1/2. Okey. Kemudian X kita adalah 3 tambah C. So, darab lah. 3/2, 6 tolak 3/2. Okey, 6 tolak 3/2 akan dapat 9/2 lah. Itu dah 9/2. So, jadi Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan kecerunan kita adalah 1/2. Betul tak cikgu ni? Cikgu main tengok 3/2. 6 tolak 3/2. Kira sini berapa ni? Kita kira dah. Okey, tak. Tolong kira. C maksudnya 6 tolak dengan 3/2. Kira yang ni C dapat berapa. Okey. Kemudian Y sama dengan 1/2. X tambah C yang ni. Kira cikgu tunjuk yang. Okey. Kira yang tu. Okey. Settle yang B. Kemudian kata satu garis lurus melalui titik C. Okay, ada satu garis lurus titik C yang berserenjang dengan AB. Sebut saja berserenjang. Cikgu padam ni ya. Kita nak guna AB. Okay, berserenjang AB. Maksudnya kita nak guna kecerunan AB. Cikgu tak padam AB tu. Sekejap ya, cikgu padam. Senang. Okey. So now dia kata satu garis lurus melalui titik C. So nak guna titik C. Which is C kita adalah 94. Okay, dia kata cari cari persamaan garis lurus tersebut. Tunjukkan bahawa. So bila dia kata berserenjang, makanya kita guna konsep M1 dan M2 lah. M1 darab M2.
negatif 1. M1 ni siapa? M1 ni 1/2. Jadi 1/2 M2 sama dengan negatif 1 M2 bagi okey, negatif 1 darab pula. Bahagi dengan 1/2 dapatlah negatif 2. So gantilah Y okey sama negatif 2 tu. So dapat keturunan dah dapat dah. Okey, kita nak guna trik C. So dia kata cari persamaan garis lurus tersebut, tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik tengah AB. Okey, so now apabila persamaan ini kita dapat dah, so kamu cari yang Y sama dengan MX plus C dia. Okey, gantikan M kita Y sama dengan negatif 2, X kita apa panggil ni? X lah kamu kira masukkan So, kamu akan dapat dia punya pintasan Y-nya adalah 22. Betul tak cikgu? Congak. Okey, masukkan. Lagi tak tahu pula ni. Tak, cikgu tunjuk satu. Okey, kita masukkan Y kita adalah 4. X kita adalah 9. Pintasan Y kita adalah pintasan pula. Kecerunan kita adalah negatif 2 tambah C. 9 darab 2, 18. 18 negatif 18 tambah 4 jadi 22. Betul lah C 22. Cikgu pun congak lah. So, Y sama dengan MX plus C. Jadi Y sama kecerunan negatif 2X tambah 22. Ini persamaan yang melalui titik C. Yang mana dia kata kita dah cari persamaan ni. Dah selesai soalan ni. Tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik tengah AB. So, bila mana dia kata melalui titik tengah, makanya kita kena cari titik tengah AB. Kejap ya cikgu. Okay, satu soalan lagi buat sendirilah. Boleh rujuk pada jawapan belakang. Tak faham boleh tanya cikgu. Panjang sangat cikgu nak tunjuk satu. Okey, so makanya kita cari titik tengah AB. Okey, guna balik X1 tambah Y2. Okey, per dengan 2. Y1 tambah Y2 per dengan 2. Ni. Okey, kita guna yang ni lah. Jadinya gunakan 3 tambah 11. Okey, titiknya. Okey, 3 tambah 11 mana? AB lah. Okey, daripada titik AB, 3 tambah 11 per dengan 2. 6 tambah 10 per dengan 2. Jadinya kamu dapat 7, 8. Sebab 3, 14. 14 bagi 2, 7. 16 bagi 2, 8 lah. Okey, so nak tahu dia melalui ataupun tidak, masukkan titik ini di sini. Okey, masukkan di sinilah. Okey, so maksudnya kat sini, kita gantikan nilai titik ni. Okey, katakan cikgu letak sebelah sini. Kena tarik dulu tak? Mana nak padam? Okey. Tarik Y sama dengan negatif 2X tambah 22. Makanya Y kita adalah, kita nak tentukan left hand side sama tak dengan right hand side. So, kalau kita kira right hand side negatif 2 darab 7 tambah 22. Negatif 2 tambah 7, 14. 14, negatif 14 tambah 22 dapat 8. So, Y kita pun 8 untuk right hand side. Jadi, bila 8, 8 maksudnya garis ini sama. Apabila left hand side sama dengan right hand side, maka dia lalu garis. Okey? Faham Okey, so itu saja daripada cikgu. Next video cikgu bagi dalam minggu ni juga. Okay, nombor 9 cikgu nak kamu siapkan. Boleh rujuk pada jawapan modul. Sama je. Okey, apabila berserenjang M1 dan M2 sama dengan 1. Cikgu nak tunjuk ni lama ni. Video ni dah 44 minit dah. Okey, so itu saja daripada cikgu. Tunggu next video daripada cikgu untuk next soalan. Next topic. Which is 7.3. Okey, sampai itu saja. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.